Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, termasuk Malaysia. Ringgit Malaysia jatuh mendadak, merosot hampir 50% berbanding dolar Amerika Syarikat, menyebabkan pasaran saham merudum dan sektor ekonomi terjejas teruk. Kesan daripada krisis ini bukan sahaja membawa ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga ketidakpastian di kalangan rakyat. Dalam suasana yang penuh dengan cabaran ini, Tun Daim Zainuddin, bekas Menteri Kewangan Malaysia, dipanggil semula untuk membantu kerajaan menangani masalah ekonomi yang semakin meruncing. Nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara Tun Daim menangani krisis ekonomi ini? Tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel KMN Box untuk dapatkan lagi info-info yang menarik. Tun Daim yang terkenal dengan kejayaannya memulihkan ekonomi negara semasa krisis pada tahun 1980-an bersama-sama dengan Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, membuat keputusan besar yang bakal menentukan hala tuju Malaysia dalam menghadapi krisis ini. Keputusan pertama mereka adalah untuk menolak bantuan dari Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, walaupun banyak negara lain mengambil jalan ini untuk mendapatkan bantuan kewangan. Keputusan ini dilihat sebagai langkah yang berani kerana IMF biasanya mengenakan syarat yang ketat seperti penswastaan besar-besaran dan pengurangan perbelanjaan kerajaan yang boleh menjejaskan kedaulatan negara. Sebagai alternatif, Malaysia memperkenalkan kawalan modal pada tahun 1998, termasuk menambatkan ringgit pada kadar RM3.80 berbanding dolar Amerika Syarikat. Tun Daim berpendapat bahawa kawalan modal adalah langkah yang terbaik untuk mengelakkan pelaburan asing keluar dari negara dan melindungi ekonomi Malaysia daripada spekulasi yang merosakkan. Selain itu, langkah ini juga memberi ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar fiskal yang lebih berkesan dan mengelakkan ketidakstabilan pasaran. Walaupun pada awalnya langkah kawalan modal ini mendapat tentangan daripada banyak pihak, baik di dalam maupun luar negara, keputusan tersebut terbukti berkesan. Dalam masa setahun, ekonomi Malaysia mula stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan pemulihan dalam pasaran saham. Malaysia bukan sahaja berjaya keluar daripada krisis ini, tetapi juga lebih pantas daripada negara-negara jiran yang bergantung pada bantuan IMF. Tun Daim Zainuddin dikenang sebagai seorang pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi kebaikan ekonomi negara. Keberanian beliau untuk menolak bantuan luar dan memilih untuk memperkenalkan kawalan modal adalah salah satu keputusan yang mengubah landscape ekonomi Malaysia. Ia menunjukkan bahawa dengan keberanian, kebijaksanaan dan kepimpinan yang tepat, Malaysia mampu mengatasi cabaran besar tanpa perlu bergantung kepada pihak luar. Namun, pada 13 November 2024, beliau telah meninggalkan dunia buat selamanya. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa dan nama. Salam takziah buat keluarga. Allahyarham Tun Daim. Al-Fatihah.